ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث رشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya bagi Allah Subhanahu wa taala itu ada 99 nama, man ahsaha dakhala jannah, barang siapa yang membilangnya dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Amin. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, insya-Allah pada malam ini kita akan mendengar kisah seorang sahabat Nabi yang lain. Setelah kita cerita pada bulan lepas berkenaan dengan Sayyiduna Usamah bin Zaid bin Harithah radhiyallahu taala anhuma, yang merupakan hibbu wa ibnu hibbi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anak kepada kekasih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada malam ini kita akan mendengar kisah seorang sahabat yang bernama Sayyiduna Sa'id bin Zaid bin Amr bin Nufail radhiyallahu taala anhu. وقف زيد بن عمرو بن نفيل بعيدا عن زحمة الناس يشهد قريشا وهي تحتفل بعيد من أعيادها. Satu hari di kota Makkah ada seorang lelaki bernama Zaid bin Amr bin Nufail. Dia berdiri jauh daripada orang ramai yang sedang berkumpul di kawasan Kaabah. Dan orang Quraisy yang berkumpul ramai-ramai ini, mereka sedang meraihkan satu perayaan. Kerajaan apa ni? Hari perayaan mereka. Fara'a rijala ya'tajiruna al-ama'im as-sundusiyah al-ghaliyah. Maka Zaid bin Amr ini melihat orang pakai pakaian yang lawa-lawa, yang cantik-cantik. Jadi orang Quraisy ni kalau dia nak pergi program besar-besar ataupun perayaan yang istimewa, dia keluar macam kita lah, pakai baju lawa-lawa, baju raya dan sebagainya. Jadi dia tengok ada orang yang pakai serban yang diperbuat daripada sundus dengan mana sutera yang mahal. Serban ni tuan-tuan, ada orang kata budaya Arab. Memanglah budaya Arab, tapi di waktu yang sama dia merupakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baca dalam kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, sifat-sifat kesempurnaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada satu bab dia, babu imamati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bab serban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan kata tu budaya Arab, kita Melayu tak payah ikut. Bukan ikut budaya Arab, itu pakaian sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yaqtaluna bil burud al-yamaniyah al-thaminah, dan dilihat orang-orang Quraisy yang kaya-kaya ni memakai pakaian-pakaian yang kita kata imported lah. Zaman dulu kalau pakaian yang mahal, kain-kain yang mahal biasanya datang daripada Yaman. Kenapa daripada Yaman? Yaman ada kilang buat kain ke? Tak. Pasal Yaman masa tu tuan-tuan duduk di bawah jajahan Parsi.
Jadi Parsi merupakan empire terbesar zaman tu, kaya raya, mewah. Jadi dia akan bawa segala kemewahan dia dekat Yaman. Jadi YB dekat Yaman ni hebatlah, mana hebatlah Yaman satu ketika dahulu. Terkenal kain-kain daripada Yaman. Wa absara an-nisaa wal wildan wa qad labisu zahiya thiyab wa bari al-hulal, dan dia melihat wanita, kanak-kanak memakai pakaian cantik dengan perhiasan masing-masing. Wa nazara ila al-an'am yaquluha al-musirun, dari waktu yang sama dia melihat orang yang datang ke perayaan ini, diorang bawa binatang ternakan yang mereka akan sembelih di hadapan berhala-berhala. Ba'da an halawha bi anwa'i zinah liyazbahuha baina aidil awsan, yang mana binatang ternakan ini diorang hiaskan lawa-lawa, pakai dia punya perhiasan. Kejap lagi diorang akan sembelih binatang ni di hadapan berhala. Fawaqafa musnidan zahrahu ila jidaril Ka'bah. Lalu Zaid bin Amr bin Nufail yang perhati tengok je orang ni, pakai semat-semat, lawa-lawa, ramai-ramai keluar, budaknya, orang tuanya, perempuannya, datuk, datin, semua dengan binatang ternakan. Dia tengok belakang. Lalu Zaid bin Amr pun bersandar di dinding Kaabah dan dia berkata, Ya ma'asyara Quraisy, asyatu khalaqaha Allah, وهو الذي أنزل لها المطر من السماء فراويت وأنبت لها العشب من الأرض فشبعت ثم تذبحونها على غير اسمه إني أراكم قوما تجهلون. Kata Zaid bin Amr bin Nufail, dia kata, wahai orang Quraisy, asyatu khalaqaha Allah, kambing yang tuan-tuan bawa ini Allah yang ciptakan. Wa huwa alladhi anzala laha al-matar, dialah Tuhan yang menurunkan hujan daripada langit. Farawiyat, lalu kambing-kambing ni minum air hujan yang diturunkan oleh Allah Ta'ala daripada langit. Wa ambata laha al-ushba al-ard fashabi'at, dan Allah Ta'ala juga yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan di atas bumi, lalu binatang-binatang ni makan rumput, tanam-tanaman dan sebagainya sampai dia kenyang. Summa tazbahunha ala ghairi ismih, tiba-tiba kamu datang pada hari ini sembelih binatang-binatang ini bukan dengan nama Allah, tetapi dengan nama berhala-berhala yang ada keliling Kaabah. Ini arakum qauman tajhalun, saya nampak tuan-tuan ni semua jahil. Ambil kau, dia smackdown tuan-tuan. Faqama ilaihi amhu al-Khattab, walidu Umar bin al-Khattab, falatamahu. Bila dia kata macam tu tuan-tuan, bangkit pakcik dia. Pakcik dia nama apa? Al-Khattab. Siapa dia Al-Khattab? Bapa kepada Umar Al-Khattab. Itu pakcik dia. Mana dia dengan Umar ni sepupu. Dia bangun, kurang ajar punya budak. Ada khapak di muka Zaid bin Amr bin Nufail. Wa qala lah, taballak, celaka engkau. Mazilna nasma'u minka hadzal badha' wa nahtamiluh hatta nafadha sabruna. Kata apa pakcik dia ni? Khattab kata apa? Aku ni dah lama dengar kau kutuk Tuhan kami, tahu tak? Kau memperbodoh-bodohkan kami. Hari ni aku dah hilang sabar. Selama ni orang share dekat group WhatsApp je, aku baca, aku delete. Hari ni depan-depan aku kau sound, kurang ajar punya anak saudara. Dia pada lempang, summa awra bihi sufa'a qaumi fa'adhawhu. Lalu Khattab kata berdekat geng-geng Samsing Mekah masa tu, ada dah budak Samsing, belasah budak ni. Dia bakar belasah ramai-ramai. Walaju fi idha'ihi, dia bakar kepung bertubuh sepak terajang. Hatta nazaha an Makkah wal taja ila Jabal Hira. Lalu Zaid bin Amr bin Nufail melarikan diri. Lari, orang kejar dia, lari. Tuan-tuan tahu dia lari jauh sampai ke mana? Sampai ke Gua Hira tuan-tuan. Apa jauh Gua Hira kita pergi naik bas. Dia lari sampai ke Gua Hira. Fawakala bil Khattab ta'ifatan min syababi Quraisy yahuludunahu wa duna dukhuli Makkah fakana la yadkhuluha illa sirran. Semenjak pada hari itu, pakcik dia Al-Khattab mengarahkan budak-budak Mekah, pastikan muka dia ni kau jangan bagi masuk dalam kota Mekah.
Aku tak benarkan anak saudara aku ni masuk dalam kota Makkah. Lalu Zaid bin Amr bin Nufail duduklah dekat Gua Hira, menyuruh kat situ. Dan kadang-kadang dia balik ke Mekah juga. Tetapi pada waktu malam, ketika orang dah tak ada, dah lain clear, dia masuk cek makan dan sebagainya. Dia tahu orang nak tangkap dia, dia lari semua keluar. Thumma inna Zaid bin Amr bin Nufail ijtama'a fi ghaflatin fi Quraisy. Satu hari dia kata, Zaid bin Amr bin Nufail berjumpa dengan beberapa orang Quraisy. Siapakah mereka ini? Waraqah bin Naufal. Tuan-tuan kenal Waraqah bin Naufal kan? Sepupu kepada Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu taala anha. Yang menurut Al-Imam Ibn Katsir, dialah orang yang mula-mula beriman dengan Nabi SAW secara tak rasmi. Ya, secara tak rasmi, dialah orang pertama beriman dengan Nabi SAW. Sebab dia kata apa? Dia kata, laitani kuntu syaban hina akhrajaka qaumuka ya Muhammad. Kalaulah aku masih kuat, masih muda, ketika satu hari nanti orang Mekah akan halau kau keluar daripada Makkah. Wa Abdullah bin Jahsh, dan dia bertemu juga dengan Abdullah bin Jahsh. Wa Uthman bin Al-Harith. Wa Umaymah binti Abdul Muttalib ammati Muhammad bin Abdullah. Waraqah bin Naufal, Abdullah bin Jahsh, Uthman bin Al-Harith, Umaymah. Umaymah ni makcik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tak silap anak, cumanya Umaymah ni dia tak sempat beriman dengan Nabi ketika Nabi menjadi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang sempat beriman dengan Nabi seorang aja. Mana yang masih hidup dan beriman dengan Nabi ialah Safiyah binti Abdul Muttalib, makcik Nabi, mak kepada Az-Zubair bin Awam radhiyallahu taala anhu, menantu Abu Bakar As-Siddiq yang berkahwin dengan Asma binti Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala an, yang melahirkan 3 orang sahabat yang hebat, tabi'in yang hebat, Abdullah bin Az-Zubair, Mus'ab bin Az-Zubair, wa Urwah bin Az-Zubair radhiyallahu taala anhum ajma'in. Jadi diorang pun berlima ni, Zaid bin Amr, Waraqah bin Naufal, Abdullah bin Jahsh, Uthman bin Al-Harith, Umaymah. 5 orang ni berkumpul. Wa ja'alu yatadhakaruna ma ghadiqat fihi al-arab min ad-dalal. Dia kata apa? Teruk dah orang Quraisy sekarang ni. Orang Quraisy ni aku tengok semakin hari semakin rosak, semakin hari semakin sesat, semakin hari semakin menyeleweng. Faqala Zaidun li ashabihi, maka Zaid bin Amr bin Nufail kata dekat 4 orang kawan ini, innakum wallahi la ta'lamuna anna qaumakum laysu ala syai'. Kamu berempat semua mengetahui yang kita sedia maklum, orang-orang Quraisy ini semua sesat belaka. Wa annahum akhta'u dina Ibrahim wa khalafu, mereka telah tersilap pilih cara agama sebenar Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Apa yang diorang buat hari ni, ya, sembah berhala, sembelih binatang dekat berhala, ni semua bercanggah dengan agama Nabi Ibrahim. Fabtagu li anfusikum dinan tadinuna bih, kata Zaid, maka aku nasihatkan kamu, hendaklah kamu semua cari agama yang sebenar untuk kamu beragama dengannya. In kuntum tarumunan najat, kalau kamu nak selamat, aku nasihatkan cari agama yang sebenar. Fahabba rijalul arba'ah, maka 4 orang ni, termasuk Umaymah, diorang semua ni, diorang pergi cari al-ahbar minal yahud wal nasara wa ghairihi min ashabil milal yaltamisuna indahum al-hanifiyat ad-din Ibrahim. Diorang pergi merata, mengembara, mencari agama yang sebenar, agama Nabi Ibrahim, melalui rahib-rahib, padri-padri daripada Yahudi dan juga Kristian. Amma Waraqah bin Naufal fatanassar, maka Waraqah bin Naufal pun mengembara, belajar dan sebagainya. Akhir setelah dia mengembara belajar, dia buat keputusan untuk masuk Tanassara, Nasara, Kristian kan. Ini cerita ni berlaku bila
sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi nabi. Mungkin Nabi dah lahir masa ni, tapi Nabi masih remaja lagi sallallahu alaihi wasallam. Ama Waraqah bin Nawfal fatanassar. Maka Waraqah bin Nawfal, dia bila dia belajar, dia kaji, dia akhirnya kata ini agama yang betul, Nasraniyah. Amma Abdullah bin Jahshin wa Uthman bin Al-Harith falam yasila ila syai'in. Ada pun lagi dua orang, Abdullah bin Jahsh, Uthman bin Al-Harith, kedua-duanya tak jumpa jalan, tak jumpa agama apa yang betul. Umaymah tak tahu cerita. Wa amma Zaid bin Amr bin Nufail fa kanat lahu qissah. Adapun Zaid bin Amr bin Nufail, beliau ada cerita tersendiri. Fal nada' lahu al-kalam liyarwi laha lana. Maka kita dengarlah apa cerita yang berlaku kepada beliau. Qala Zaid, dia berkata, waqaftu 'ala al-yahudiyyah wan nasraniyah. Aku ni mengkaji Yahudi dan juga Kristian. Fa aradtu anhuma, tapi aku tak puas hati. Aku tak terima dua agama ni. Islam ajid fihima ma atma'innu ilaih. Sebab hati aku tak tenang. Yahudi pun aku tak tenang, Kristian pun aku tak tenang. Sebab apa? Orang Yahudi, dia tak beriman dengan Nabi Isa alaihi salam. Orang Kristian tak beriman dengan Nabi Musa alaihi salatu wasallam. Duk bergaduh dua ni. Apa cerita ni? Tak terima aku. Wa ja'altu adribu fil afaq. Lalu aku buat keputusan, aku meneruskan pengembaraan aku, bahsan an millati Ibrahim, untuk mencari agama Nabi Ibrahim alaihi salam, hatta sirtu ila biladi Syam, sehingga akhirnya aku sampai ke negara Syam. Tuan-tuan nak bagi tahu, cerita ni berlaku kalau kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam 1400 tahun. Mungkin lebih kurang berbola 2000 tahun lah. Contoh, mungkin kurang sikit. Mana zaman ni zaman susah, tuan-tuan. Jangan tanyalah internet itu bid'ah dalalah belaka. Makna tak ada benda. Tapi tengok macam mana dia ni berusaha mencari ilmu, berusaha. Dan kita sedia maklum, diorang ni hidup zaman fatrah antara dua nabi, antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan jarak antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih kurang 600 tahun. Tapi dia berusaha mencari ilmu. Nak bagi tahu, kalau zaman ni dia berusaha mencari ilmu, dan pasti Allah Ta'ala akan tanya, apatah lagi zaman kita sekarang kan. Surau berlambak, masjid berlambak, tempat belajar berlambak, sekolah agama, guru-guru, asatizah. Kau buka aja YouTube ke TikTok ke berjadah apa, berlambak. Tiba-tiba ada lagi orang jahil, ada lagi orang tak reti bahasa nak tutup aurat. Ada lagi tak reti bahasa nak sembahyang. Ada lagi tak reti bahasa yang tak tahu judi tu haram, arak tu haram. Apa benda cerita kau ni? Apa benda cerita kau ni? Melampau. Ada lagi nak bagi tahu kan. Jadi tak ada alasan, tak ada alasan. Qala fa dhukira li rahibun indahu ilmu min al-kitab. Zaid bin Amr kata, aku meneruskan pengembaraan sampai ke bumi Syam. Sampai kat sana, susah tau kalau cerita, kalau kita fikir kan. Dia nak jumpa seorang-seorang padri itu bukan senang, tahu tak? Perjalanan jauh, jumpa orang, tanya. Akhir ada orang kata, kau jumpa seorang rahib, ahli ibadat, cuba kau tanya kepada dia tentang agama yang kau cari. Fa'ataituhu faqasastu alaihi amri. Lalu aku pun berjumpa dengan rahib tersebut. Aku pun cerita datang daripada mana, apa tujuan aku datang kat sini, untuk cari agama Ibrahim. Faqala, maka apa kata rahib ini? Araka turidu dina Ibrahim ya akha Makkah. Berdasarkan apa yang kau cerita pada aku, engkau ni sedang mencari agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Lalu aku kata na'am, ya. Zalika ma abghi. Itulah agama yang aku cari. Faqala, kata rahib ini, innaka tatlubu dinan la yudad al-yawm. Pada itu kata apa? Agama yang kau cari itu dah tak ada pada hari ini, dah tak ada dah. Nak beritahu, zaman dia pun dah tak ada dah agama Ibrahim. Tiba-tiba zaman kita muncul
Millah Ibrahim. Bengong sungguh. Kan ada ajaran sesat kan, Millah Ibrahim kan. Adalah geng-geng artis follow kecoh kejap Millah Ibrahim ni. Zaman dulu pun dah tak ada dah Millah Ibrahim. Tiba-tiba sama kita pula muncul. Lalang betul. Walakin, kata rahib tu, tetapi ilhaq bi baladika, aku nasihatkan kau balik semula ke negara kau, Makkah. Fa inna Allah yab'ath min qaumika man yujaddid dina Ibrahim. Kerana di sanalah Allah Ta'ala akan mengutuskan seorang lelaki yang akan memperbaharui agama Ibrahim alaihi salatu wassalam. Bukan menambah, menukuk, tambah, tidak. Agama tu kita kata macam ditinggalkan, orang dah tak ingat, maka Allah akan menghantar seorang Nabi, seorang Rasul untuk menghidupkan balik agama tersebut, akidah tersebut. Fa iza adraktahu faltazimhu. Kata padri ni, wahai Zaid, kalau dipanjangkan umur kau oleh Allah, kau bertemu dengan dia, maka hendaklah kau pegang lelaki itu. Mulazamah, kau berimanlah dengan dia. Kita pun dah banyak kali cerita kat tuan-tuan bagaimana orang-orang ahlul kitab, Yahudi dan Kristian, ada di kalangan mereka ni yang betul-betul amanah, yang tahu sangat-sangat kemunculan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan pasal kelahiran Nabi je tuan-tuan. Kalau kita baca dalam tafsir Ibn Kathir, kisah Al-Isra' wal Mi'raj, saja nak bagi tahu kat tuan-tuan bagaimana terornya orang ahli kitab ni. Pada malam, hari satu malam, Masjid Al-Aqsa tu kan zaman Nabi dikuasai oleh orang Kristian. Jadi siap Masjid Al-Aqsa ni, rahib padri tu, dia pun tutup pintu Masjid Al-Aqsa. Tiba-tiba pintu utama tu tak boleh nak ditutup. Ketatnya pasal tak orang kata daun pintu tu tak bergerak. Apa pasal tak bergerak ni? Dia dah susah hati. Dia panggil bishop yang paling tua. Bishop pun tak boleh tutup juga. Dia kata apa? Biarkan pintu ni terbuka, kerana inilah tanda bahawa pada malam ini akan ada seorang Nabi yang datang di masjid ini. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada malam Al-Isra' wal Mi'raj. Kan nak beritahu terornya orang-orang ahlul kitab ni. Faqafala Zaid rajan ila Makkah. Lalu Zaid bin Amr bin Nufail bila dengar je padi kata macam tu, dia pun tak dekat banyak. Dia pun terus balik ke Makkah, iltimasan lin Nabi al-maw'ud, untuk mencari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walamma kana fi ba'd tariqihi, ketika dalam perjalanan menuju ke Makkah, ba'athallahu nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bidinil huda wal haq. Masa dia on the way tu tuan-tuan, ketika itulah Allah Ta'ala mengutuskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya Nabi dah lahir dan Nabi dah dewasa, dan umur Nabi dah cukup 40 tahun. Masa dia on the way nak balik, Nabi dah mula mengisytiharkan diri sebagai Nabi dan Rasul. Lakin Zaidan lam yudrikhu, tetapi ditarikan Allah, Zaid bin Amr bin Nufail tak ada rezeki untuk bertemu, menatap wajah Nabi dan beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Idh kharajat alaihi jama'atu min al-a'rabi faqatalathu qabla an yablugha Makkah wa taktahila 'ainahu bi ru'yati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Masa dia on the way tu, subhanallah, tiba-tiba muncul penyamun tarbus sarib dul nam jahannam dekat padang pasir. Hoi, hoi ya hoi. Hoi, hoi ya hoi. Marah pula ke? Keluar penyamun padang pasir tuan-tuan, kidnap, serang Zaid bin Amr bin Nufail, faqatalathu, dan bunuh dia. La haula wala quwwata illa billah. Sebelum dia sempat sampai kota Makkah, dan sebelum sempat matanya menatap wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa fi ma kana Zaid yalfidhu anfasahu al-akhirah, rafa'a basarahu ila as-sama'. Sebelum Zaid bin Amr bin Nufail menghembuskan nafas yang terakhir, beliau angkat matanya memandang ke arah langit dan dia berdoa. Apa kata Zaid bin Amr bin Nufail? Allahumma
in kunta haramtani min hadzal khair fala tahrim minhu bani sa'idan. Ya Allah, kalau engkau mengharamkan aku daripada kebaikan ini, maknanya apa? Ya Allah, kalau engkau tak izinkan aku bertemu dengan kebaikan ini, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fala tahrim minhu bani sa'idan, jangan kau haramkan anakku Sa'id untuk bertemu dengan kebaikan ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan, dia sempat berdoa sebelum dia mati. Dia kata apa? Ya Allah, bahasa mudahnya, kalau engkau tak izinkan aku bertemu dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangan kau jadikan nasib yang sama berlaku kepada anak aku Sa'id. Okey tuan-tuan. Dalam kitab Fadailus Sahabah ada menceritakan Zaid bin Amr ini dia sempat bertemu Nabi SAW sebelum ini. Maknanya dia sempat jumpa Nabi ketika Nabi umur dalam lingkungan 20-an, 30-an. Ana rasa 30-an. Sebab apa? Sebab masa tu Nabi dengan Zaid bin Harithah. Dan Nabi mula kenal Zaid selepas Nabi berkahwin dengan Khadijah. Ya, mana umur Nabi dah 25 ke atas, berkahwin dengan Khadijah, dan Khadijah pun hadiahkan kepada Nabi Zaid bin Harithah. Jadi satu hari Nabi dengan Zaid berjalan, tiba-tiba bertemu dengan Zaid bin Amr bin Nufail yang kita cerita inilah. Nabi berkata, "Malaka ya Zaid?" Nabi kata, "Wahai Zaid, engkau ni kenapa? Aku tengok engkau ni dekat Mekah, orang asyik belasah engkau aja. Hari tu aku dengar khatab penampar muka engkau kan. Lepas tu orang ni maki kau. Kenapa?" Apa kata Zaid bin Amr bin Nufail? "Wahai Muhammad, aku tak suka tengok orang Mekah buat benda-benda mengarut ni. Sembah berhala, sembelih binatang kepada berhala. Benda ni mengarut, benda ni tak betul." Nak bagi tahu tuan-tuan, di kalangan manusia ada orang yang Allah Ta'ala bagi apa? Fitrah kepada dia. Digunakan akal. Ni tak betul, ni salah ni tak betul ni. Tak betul ni. Allah bagi macam tu ke dia? Dan wahai Muhammad, aku pernah dengar, saya baca kitab Fadail As-Sahabah tu kata, aku pernah dengar tak lama lagi akan muncul Nabi di kota Makkah. Kalaulah aku berpeluang bertemu dengan Nabi tersebut. Pada depan mata dia tuan-tuan. Tapi tadi Allah, Nabi belum menjadi Nabi lagi. Tu. Dan bagusnya Zaid ini, dia tak perasan. Dia tak kata, tua dah, lambat aku tunggu Nabi tu. Aku rasa aku kon. Kan? Dan aku rasa lah, dah dia baik semua kan. Dia tak sembah berhala. Tantah aku kot. Bagusnya dia tak perasan. Kalau kita confirm buat je bergunah, rasa-rasa akulah Imam Mahdi. Lambat sangat dah. Letih dah tunggu Imam Mahdi tak keluar-keluar. Ambil kau. Ni tuan-tuan semua. Jadi ceritanya sampai kat situ je lah. Nabi jumpa sembang-sembang, dia pun berpisah dengan Nabi SAW. Tapi kali ni dia harap sangat, tapi Allah tak izinkan. Ya Allah, Allah tak izinkan. Tapi tuan-tuan, wasya'allahu subhanah, tetapi Allah Ta'ala menghendaki an yastajiba da'wata Zaidin, untuk Allah memakbulkan doa Zaid bin Amr bin Nufail. Tuan-tuan, kita mak bapak jangan putus asa berdoa pada Allah. Untuk anak-anak kita jangan putus asa. Jangan putus asa. Jangan putus asa. Doa. Anak cakap tuan-tuan ni, sajalah ala-ala kita cerita pasal doa kan. Anak ni bukan bagus pun, haprak je aku ni, dosa pun banyak. Tapi saja nak share dengan tuan-tuan. Dia nikmat ni kadang-kadang kita boleh share sebagai motivasi. Tuan-tuan pun tahu anak ada Mahat kan. Kita menyewa bangunan dah, sekarang dia dah masuk hampir 10 tahun lah Mahat kami dekat Kerimba tu. Dia tadikan Allah, ada hamba Allah bagi tanah 1 ekar dekat jalan kebun. Tapi tuan-tuan, tanah tu dah tukar nama, dah settle, tapi tak boleh buat pembangunan pasal pemaju tak bagi laluan. Dia 3 ekar, kita dapat 1 ekar kat belakang, lagi 2 ekar kat depan, pemaju tak bagi laluan. Pening kepala, berdoa siang malam pergi petang, berdoa. Start ada dapat tanah tu sampai kata tahun lepas lebih kurang 7 tahun lah. Kami ni guru-guru doa. Kadang nak mengalir mata. Ya Allah, apalah hikmah ya Allah. Bila nak boleh bina Mahat ya Allah. Sedih. Setiap kali mesyuarat
Guru akan tanya, Ustaz, apa perkembangan tanah wakaf kita? Ustaz, tak ada jawapan kan. Pening kepala, pemaju tak bagi laluan. Sampailah satu pagi, ada ingat lagi hari Jumaat tahun lepas lah, lebih kurang 2 bulan lepas. Pagi Jumaat tu anak kata, Ya Allah, aku tak putus asa dengan kau ya Allah, aku tak putus asa ya Allah. Pagi Jumaat tu ada ingat lagi. Anak pun berdoa harap-harap kok ada rezeki. Anak tulislah dekat page anak. Anak kata, tuan-tuan, siapa-siapa ada tanah, bolehlah bagi kepada Mahat Kayu, wakaf untuk Mahat kami ada pelajar hampir 200 orang. Gitu je lah kan. Sekali ada 2-3 orang WhatsApp anak. Tapi satu tu dia kata nak bagi tanah dekat mana? Sarawak. Bapak aku kata Sarawak. Aduh, kau agak-agak lah. Kenapa kau tak pergi ke Australia terus? Kan, London ke, Kutub Utara ke. Saya ada ustaz tanah kat Sarawak. Aduh, jam aku. Terima kasih banyak. Lepas tu seorang pula hamba Allah, saya ada tanah ustaz dekat Kajang. Apa jauh Kajang lah pula kan. Lepas tu ada orang hamba Allah call Ana nak bagi tanah 1 ekar juga dekat Puncak Alam. Anak kata dia 1/2 ekar. Sekali ada seorang hamba Allah kata, Ustaz nak tanah ke? Kita ada tanah ni. Anak kata berapa ekar? 3 ekar. Allahu Akbar, aku kata. Allahu Akbar, 3 ekar. Anak tercakap banyak Syekh, sujud syukur terus. Alah, relax lah, kejap sikit lagi kan. Jadi bila lepas tu anak kata, boleh tengok tak masa tu hari Jumaat? Dia kata, Ustaz datang sekarang? Sekarang juga. Sekarang tak? Sekarang aku datang, aku cakap. Anak pun start kereta, jumpa hamba Allah tu, pergi dekat Bukit Kapar Meru kan. Tanah di atas bukit, subhanallah, cantik. Dia pun cerita tu panjang, saya ringkaskan. Dia kata apa sebenarnya Ustaz, diorang lebih kurang ada 7-8 orang gitulah. Diorang beli tanah tu tanah almarhum Jamali Sadat. Semua orang kenal kan almarhum Jamali Sadat. Tu tanah anugerah lah. Jadi diorang beli tanah tu untuk buat pondok, dia kata, pengajian. Tapi Ustaz, dah 10 tahun kami tak jumpa siapa boleh buat pondok ni. Datang Ustaz ni tengok, tak jadi. Ustaz kata, ada 3 orang, 3 mahat, semua tak ada, kami pun tak tahu. Akhirnya dengan takdir Allah tu, semua kerja Allah kan. Bila jumpa anak pun kata, ya Allah syukurnya anak perlu sangat tanah ni. Dia pun tak cakap banyak. Jumpa semua pemegang amanah ni, mesyuarat bla bla bla, semua ittifaq setuju, serah kepada Mahat Turas Al-Islami. Buat kali kedua aku sujud menangis pada Allah. Ya Allah syukur kan. Alhamdulillah. Lepas tu sekarang ni kita tengah bersihkan tanah ni. Jadi alhamdulillah seronok. Jadi nak bagi tahu apa tuan-tuan, jangan putus asa dengan rahmat Allah. Doa. Bawa nanti fikir, ya Allah, jauh mahal luas ilmu kau ya Allah. Aku harap seekar tu, tiba-tiba kau bagi 3 ekar ya Allah. Lebih luas, lebih cantik, tak berserabut dengan pemaju rumah dan sebagainya. Dan orang tu pula mudahkan sungguh urusan kita. Allahu Akbar, syukurnya kata. Habis tanah yang tu apa cerita? Tanah tu anak jumpa tuan tanah. Ni macam mana ni? Nenek dah tua dah. Macam mana ni tanah ni nenek dah bagi untuk Mahat tapi tak boleh buat. Nenek tu kata apa? Itu tanah Mahat terpulang pada ustaz nak buat apa? Lemak kau. Saya takkan bagilah dekat pemaju ke apa, saya tak bagi, tu dah wakaf atas Mahat. Subhanallah. Okey tuan-tuan semua. Jadi nak bagi tahu, jangan putus asa dengan rahmat Allah. Zaid bin Amr bin Nufail ni tengah nyawa-nyawa ikan, orang kata tengah nazak tu, dia berdoa, ya Allah, kalau Engkau tak izinkan aku bertemu dengan kebaikan ini, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangan Kau jadikan nasib yang sama berlaku kepada anakku. Maka tuan-tuan, apakah cerita selanjutnya sehingga bertemu pada episod yang menyaspenkan, insya-Allah. Aku kan tak sambung-sambung kan, orang marah, repot lah kan. Okey, insya-Allah pada murah rezeki, doakan ya tuan-tuan, minta doa sungguh ni. Tuan-tuan doalah supaya Allah Ta'ala mudahkan sungguh untuk kami bina Mahat, insya-Allah dekat tanah Bukit Kapar tu, insya-Allah. Amin. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr ila alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Allahumma innaka 'afuwun karimun jawadun halimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bis shawab. Takbir.